Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama wa bil mu'minina ihwana. Subhanaka ilma lana ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah hilangkan apa? Ya Allah, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, tenangkanlah fikiranku, hilangkanlah simpulan yang ada pada lidahku, mudahkanlah pertuturanku agar orang yang mendengarnya menjadi faham. Nawa itu taklum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa nawal intifa' wa isfadah wa isfadah wa hasa tamasuki biqilatillah wa sunati rasulillah wa doa ilal huda wa datrahi hujalillah wa madarti wa rukubihi wa awabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah beri aku ingat barang perkara yang telah aku lupa, dan tolonglah ajarkan kami akan perkara yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrabbaha syafihanni ya wahabbu ya ghani. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallah fil'alallah wa ilallahi turja'ul umur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala kita bertemu lagi malam ni, malam yang pertama kali saya datang, hari Ahad malam Senin. Biasanya Selasa minggu ketiga. Jadual dah bertukar sebab bertukarnya AJK. Jadi besok kuliah saya lagi. Jangan jemulah tengok saya. Yang tak seberapa ni kan. Nak handsome tak ada dah. Tu je lah. Baik, kita masih lagi menggunakan kitab Syahrus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palimangi, yang diambil dari kitab Muhtasar Ya Ulumuddin kalangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumini fi daruni amin. Maka kata pengarang kitab ini, iaitu sifat ma'ni. Sifat yang ketujuh adalah sifat kalam. Artinya berkata-kata. Jadi sifat kalam ni diperdebatkan sampai hari ini. Sampai hari ini di antara Mu'tazilah, Wahabiyah dan Ahli Sunnah. Syiah lagi lah pakak. Jadi cumanya saya cuba meringkaskan yang seboleh. Jadi bila kita kata sifat kalam ni, biasanya yang orang tahu apabila kalam ni artinya kata berkata-kata. Bila berkata ni mesti ada susunan ayat, susunan huruf, mesti berbunyi, mesti berjihar, mesti difahami maknanya. Itu definisi berkata-kata, betul. Tetapi itu dipanggilkan kalam lafzi. Kalam yang diucapkan. Dalam ilmu akidah kita tidak bicarakan kalam lafzi. Yang dikatakan pada seketika dulu heboh kan, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk betul kan? Al-Quran kalamullah, kalam Allah. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ada dua maksud. Apabila yang dah tercatat mushaf, maka ia itu dipanggil kalam lafzi. Ketika ia masih berada di dalam ilmu Allah Ta'ala, sebelum diturunkan ke Baitul Atiq, Baitul Rahman, maka itu dikatakan kalam qadim. Dipanggil kalam nafsi. Kalam yang ada pada diri yang belum dikeluarkan.
Tu dipanggilkan kalam nafsi. Contohnya apa? Sekarang ni dalam ramai-ramai ni, tak faham ni apa ustaz cakap. Ada berdetik dalam hati ni. Kok iyalah kan? Itulah kalam nafsi. Kalam nafsi, kalam dalam diri, berkata dalam hati. Maka apabila dia dizahirkan, sama ada dipertuturkan, sama ada dituliskan, maka itu dah jadi kalam lafzi. Dalam ilmu akidah kita tidak bicara kalam lafzi. Kita bicara kalam qadim itu ada kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimahnya. Saya tak tahulah kalau ustaz yang mengajar sifat 20 ni macam mana huraian dia. Senang kan? Susah pun. Contoh, kita ni balik ni sekejap lagi ni kan, buat lapar, buat fasdu tadi, darah banyak keluar satu plastik 350 ml, pening kepala, lapar je perut ni, macam bela tu kaya pula, makan 2 kali atau 3 kali makan, lapar. Kejap gini dalam niat ni lepas habis kuliah ni nak pergi makan, pak ayah tutup kedai pula. Kan, makna lepas ni siapa yang bersama saya lapar ni, saya pun cakap. Bila bercakap tu jadi kalam lafzi. Bila masih simpan tu dia kalam nafsi, tu kalam qadim. Jadi Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan tiada huruf, tiada suara, dan takluk ia dengan barang yang takluk dengan dia oleh ilmu. Macam mana kita nak faham ni? Kita ambil dulu tok nenek kita dulu kan. Tok nenek kita dulu, dia ada satu ilmu yang dipanggilkan ilmu sapu angin, tahu tak? Sapu angin. Maknanya dia boleh bercakap dengan adik-beradik dekat Johor, adik-beradik dekat Indonesia, adik-beradik dekat Melaka. Tapi dalam keadaan dia kena berseram menghadap kiblat apa semua kan. Betul dia berbicara. Sedangkan tu manusia. Tapi faham. Sebagaimana orang-orang alim dulu, tok-tok wali dulu kan, dia berpandangan muka, tak bercakap, tetapi masing-masing memahami istilah, gerakan body language ke apa ke, masing-masing tahu. Itu dipanggil, itu manusia. Boleh ada ilmu yang sebegitu. Jadi ini dalil bukti bahawa kalau kita manusia boleh bercakap dengan sahabat kita kan, tanpa mengeluarkan kalam dan huruf dan bunyi, sebentar lagi Allah Ta'ala. Itu susah lah ustaz bagi huraian ni. Senang macam ni lah. Kadang-kadang ada orang kata, kau ni mengataku ke? Macam ni. Boleh dengar. Aku dengar kau kata dalam hati. Macam mana? Nampak? Itu manusia. Allah Ta'ala mestilah lebih hebat lagi daripada itu. Ni dalil bukti yang Allah Ta'ala itu bercakap tidak berbunyi, tidak bersuara, dan tidak takluk pada barang yang takluk. Tapi takluk ia dengan takluk oleh ilmu. Makna Allah Ta'ala itu tidak berbicara perkara-perkara yang membazir, yang tak ada kena-mengena. Iaitu takluk kepada tiap-tiap yang wajib, tiap-tiap yang mustahil, dan tiap-tiap yang jaiz. Mana ni sama ada dia perintah atau tegah, atau dia nak menjadikan atau. Sebab para malaikat yang selalu bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Wa annahu ta'ala mutakallamun. Artinya dan wajib kita itikadkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Apa yang dikatakan? Amirun, yang menyuruh. Wa'idun, yang menegah. Bikalami azali qadimun bizatihi, yang menjanjikan akan segala yang orang yang berbuat ibadah dengan syurga. La yusbihu kalamul khalqi, dan menjanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Dan adalah Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan kalam yang azali lagi qadim, yang berdiri dengan zatnya
Padahal tiada menyerupai akan kalam Allah Ta'ala itu akan oleh segala perkataan makhluk. Tak sama. Tak sama. Nantilah kalau terbuka ilham kan saya bicaralah yang pelik sikit. Tapi terpulanglah nak percaya tak nak percaya. Falaisa bisautin yad'ufu minal insilali. Adalah berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada suara. Huwa'i aus istikaki ajramin, yang mendatang daripada keluar nafas dan daripada berdampak akan segala jirim, yakni benda. Wala bi harfin yang qati'u bil itbaqi syafatin au tahriki lisani, dan tiada dengan huruf yang putus dan dengan tiada berkatup dua bibir atau yang tidak bergerak lidah. Ini sifat berkata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata, dan Allah Ta'ala itu berkata-kata bukan perantaan lidah dan bibir. Kita ni kalau nak berkata-kata tanpa perantaan lidah dan bibir, maka kita tidak boleh berkata-kata. Sedangkan ada lidah pun tidak boleh bercakap. Orang bisu tu kan. Sementara lagi kita ni manusia biasa ni nak bercakap mesti perlu kepada perantaraan bibir dan lidah. Kita bercakap ni mesti ada huruf, mesti ada bunyi, dan cakap itu mesti difahami. Wa annal Qur'ana wa Taurata wa Injila wa Zabur. Wajib kita itikadkan bahawasanya Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur sekaliannya itu kutubuhul munazzalahu ala rusulih, iaitu kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan atas segala rasulnya. Ni kita kena yakin. Jadi kenapa kita tidak beriman? Kita tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang dulu, sebab Al-Quran telah memansuhkan syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu. Kita tengok syariat Nabi Musa, yang popularnya syariat Nabi Musa. Apabila kita berbuat dosa, kita murtad, kan? Maka apabila bertaubat, kita kena bunuh diri. Bayangkan kalau berlaku keadaan ni sekarang ni. Sedangkan nak buat hudud potong tangan pun sibuk, orang kata nanti habis orang Islam tak ada tangan. Lebih pula nanti buat hukum kena murtad, bunuh diri. Lagilah parak. Tu. Kemudian apa lagi? Kalau baju terkena najis, mana pakaian yang kena najis tu harus dibuang, gunting buang. Bayangkanlah, dah lah hidup susah sekarang kan. Ada baju kena tahi, kena potong pula. Lagilah parak. Jadi Al-Quran itu memansuhkan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu. Wa anna kalamuhu Quran, dan wajib kita itikadkan bahawa Al-Quran itu kalamullah Ta'ala. Maqru'un bil alsinati, yang dibaca dengan segala lidah. Maktubun fil masahifi, dan yang ditulis di dalam mushaf. Mahfuzun fil qulubi, dan yang dihafaz di dalam hati. Itu Quran, Quran yang tertulis tu. Wa annahu ma'azalika qadimun, dan bahawasanya walaupun demikian itu tetapi ia tetap qadim. Fa'imun bizatillahi ta'ala, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Ini ada dua yang dimaksudkan ni. Yang qadim itu kalamullah yang sebelum diturunkan, asbabun nuzul tu sebelum diturunkan, maka itu dikatakan kalam qadim, kalamullah. Tetapi ini yang kita baca, kita tetap juga mengatakan dia kalamullah juga. Jadi siapa-siapa nak berkata-kata dengan Allah Ta'ala, nak bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, bacalah Quran. Tu. Mana tadi? La yakbalul infisala, tiada menerima bercerai, wal iftiraka, dan tiada tanggal daripada zatnya. Bil intiqali illa qulubi, dan tiada berpindah kepada hati. Wal awraqi, dan tiada berpindah ia kepada kertas. Ini yang dikatakan kalam qadim ni. Kalam yang azali. Itu.
Adapun yang Allah Ta'ala pindahkan kepada kalam itu ilmu. Apa ilmu yang dari segi apa kehendak Allah nak mentadbir urus dunia ni. Itu lain, ini lain. Kemudian kata lagi, wa anna Musa alaihi salam, dan wajib kita iktikadkan bahawa Nabi Musa alaihi salam itu sami'a kalamullahi ta'ala bi ghairi sauti. Ia mendengar Nabi Musa akan kalam Allah Ta'ala itu dengan tiada bersuara. Macam mana tu? Kita tengok ambil sirah Nabi Musa AS ketika dia bermunajat di Gunung Tursina, kan? Bersama-sama dia dengan berapa rabai, 40 rabai yang nak melihat Tuhan, kan? Lalu Allah Ta'ala mendatangkan kabus hitam, kan? Datang kabus hitam, lepas tu macam mana, mati rabai tu? Mati ke tak? Mati ke pingsan? Pingsan, sehingga Nabi Musa pun pingsan. Maka ketika itulah Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dia zauki. Apabila Nabi Musa melihat engkau tidak mampu untuk melihat aku, pandanglah pada gunung tu, kan? Anda dia boleh berdiri di situ, kekal dia di situ, maka engkau boleh melihat. Ketika Nabi Musa melihat pada gunung tu, Nabi Musa pun pingsan. Maka ketika itu Allah pun berkata-kata dan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ni yang payah ni nak cerita ni, kan? Hakikatnya kita juga boleh merasai begitu. Kita ambil contoh Ibnu Arabi lah, laisal jubah ilallah. Tidak ada di dalam jubah aku ini melainkan Allah. Tapi hakikatnya ketika Ibnu Arabi itu berkata begitu, hakikatnya bukan dia yang berkata. Kerana apa? Kerana dia itu ketika itu antara roh dengan jasad, yang memperhubungkan roh dengan jasad itu sukma. Sukma ni yang ditarik. Macam mana? Macam orang kena tak sedar diri tu apa kerik? Dia tak mati-mati tu, koma. Macam orang koma. Nanti kalau ada orang surau ni koma, kita ramai-ramai pergi, kita kutuk dia. Tengok kalau dia sedar, dia kata, orang kau dulu mengutuk aku. Macam ni dia tahu? Nampak? Macam ni dia tahu? Ya ke Ustaz? Cubalah komakan seorang sini, senang. Nampak? Dia tahu. Kalau tidak, macam mana Ariel Sharon boleh mengatakan, kan? Dia koma, tapi dia boleh bercakap. Anak-anak Yahudi, orang-orang Palestin, anak-anak Palestin, orang-orang Palestin yang dia bunuh tu datang berjumpa dia, memberitahu kenapa engkau bunuh aku, kenapa engkau bunuh aku. Macam mana dia tahu? Dia koma. Ini sesuatu yang kita tidak boleh bicara dengan akal, tapi hakikatnya berlaku. Kalau nak tahu juga, iya tak iya juga, pergi. Di sini Syekh yang tua yang saya kenal ada di Lengging. Nama dia Syekh Abdul Rahman, Syekh Haji Abdul Rahman Al-Nasyabandi, seorang guru tua. Pak Haji dah senyum tu, dia pun tahu agaknya. Dia masih hidup. Pergi be'ah dengan dia, suluk dengan dia bulan puasa ni 40 hari. Minggu akhir bulan Syakban dia dah start masuk suluk. Dan dia zikir. Apa pun, yang pertama handphone pun kena serah dulu. Kalau boleh serah handphone, boleh ikut. Kalau tak boleh serah handphone, jangan ikut. Boleh. Nanti dengar situ. Kita dengar. Kita dengar. Bila kita berzikir subhanallah, 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 Allah zikirkan balik subhani, subhani, subhani. Bila kita zikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar tu, Allah berzikir balik anallah, anallah, anallah. Mana yang satah tu, tu yang berlaku pada Ibnu Arabi. Itu bahaya. Kerana pula ketika itu pemerintahan Baghdad kita tu berfahaman Mu'tazilah.
Jadi mereka tidak menerima kaedah ni. Dia menganggap kita dah zindik, kafir kerana mengaku diri Tuhan. Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Itu dalam kita berbicara tasawuf ni, kita berdoa supaya jangan sattah tu berlaku pada diri kita. Sebab apa? Tok nenek sufi kita dulu selepas daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sama Al-Imam Ghazali ini tidak berlaku sattah tu. Bila berlaku sattah ni fitnah besar. Sebab tu kita takut, sebab tu kita berhati. Sebab tu kawan-kawan kita mana-mana yang ikut zikir dengan kita, apabila dia zauq, apabila dia asyik, memang kita jaga tak bagi dia keluar. Sebab kita tak nak jadi fitnah. Ni kita takut jadi macam tu. Hakikatnya yang merasai, ni yang merasai, yang tahu, tak rasa tak tahu. Ni itu yang dikatakan Allah Ta'ala berkata tanpa suara. Kan kadang-kadang kita tengok anak kita kan, tengok anak kita kau ni ada rasa, sebab kita dah selalu dengan dia, hidup dah bersama dengan dia. Kan anak kata nak kata bapak ni sebenarnya tindakan bapak ni salah, kau kata aku salah. Kita cakap, kita tanya, macam mana kita tahu? Maknanya ada connection naluri rohani tu. Itu yang dikatakan di situ. Allahumma salli ala sayyidina wala bi harfina, yang tidak berhuruf. Kama taro abraru zatullahi ta'ala, seperti melihat orang mukmin yang abrar, yakni orang yang banyak melakukan kebajikan. Ya ayyuhallazina amanu zikrillah zikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah banyak-banyak. Banyak zikir. Sehingga zikir itu tertumpuk-tumpuk di dalam otak. Sehingga nanti kita dengar macam kita lah, Melayu malas. Kan habis orang Kamboja cakap kita malas, orang Bangladesh cakap kita malas, orang Rohingya tak cakap kita malas, orang Vietnam pun cakap kita malas, Pakistan pun cakap kita malas. Sebab benda tu mind augmented, sesuatu yang ditumpuk dalam akal. Sedangkan otak ni berhubung dengan kalbu menjadi akal. Akal ini yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak mustajab berdoa, kena berdoa guna akal. Ni payah ni. Akal pun boleh bercakap-cakap, ustaz ni ya betul, ni payah. Tapi hakikatnya begitulah. Kena banyak zikir lah. Sampai satu ketika dia menjadi zikir akal berzikir balik. Ada asma'ul husna yang kita dengar, maka bila kita zikir la ilaha illallah Allah, akal pun zikir. Ikutlah asma'ul husna tu. Kita bila dah sampai peringkat tu, bolehlah mohon berdoa menggunakan akal. Tu. Ini yang berhubung dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita ada masalah. Jangan hisap okok. Kenapa ni? Ada problem ni, cik ilham. Kalau ilham duniawi mungkin insya-Allah boleh. Tetapi kalau kita ada masalah keluarga kita, tak boleh isap-isap okok. Kenapa? Kena ambil wudu, sembahyang sunat, zikir la ilaha illallah Allah. Nanti akan kita dengar pertuturan daripada tak kira lah Allah Ta'ala ke malaikat ke, bagaimana Allah Ta'ala membantu kita menyelesaikan masalah itu. Sebab itu apa-apa perkara kena kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita nak merujuk orang pun, kita takut orang tu khianat dengan kita. Tak boleh. Bersandar pada Allah, jangan bersandar pada tiang. Nanti tiang roboh. Bersandar pada orang lagi tak boleh pakai kan. Dia carinya salah kita, habis di viralnya, sudah. Tak payah. Apa-apa masalah mengadu terus dengan Allah Ta'ala. Nampak bekas polis dah bising tu. Min khauri jauharin wala ardin, dengan tiada berjauhar dan tiada bersim dan tiada mempunyai arat, ruang besar, ruangan yang diperlukan oleh sesuatu benda, dan tiada mempunyai rupa dan tiada bertempat sesuatu tempat, dan tiada berpihak, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'
wa huwa samiul basir, yakni artinya tiada mengumpami akan zat Allah Ta'ala itu oleh sesuatu yang baharu, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan yang maha mengerti. Surah-surah ayat 11. Lagi satu macam ni lah, nak mudah cerita. Kadang-kadang kalau kita pergi kuliah, kalau kita rajin dengar kuliah, kadang-kadang terbenak di akal fikiran kita, ya aku pernah dengar ustaz ni cakap macam ni, tapi hakikatnya ustaz tu baru datang hari ni. Masalahnya kita dengar tu dulu di mana? Nampak? Kan kadang-kadang berlaku tak macam, aku pernah sampai lah kat sini, tapi di mana ya? Berlaku dalam kadang-kadang macam, pernah tengok lah dia ni, tapi kat mana? Jadi sebenarnya kita dah dengar dah. Kalamullah Ta'ala tu alastu bi rabbikum tu. Hakikatnya kita bila kita lahir, mak ibu ayah kita sebut la ilaha illallah, kita pun termenung. Ini buat uji kaji. Siapa-siapa ada cucu yang baru 3-4 bulan tu dah pandai nak berjalan tu, cuba kita sebut la ilaha illallah. Nanti dia macam termenung sekejap. Maknanya dia mengingatkan sesuatu perkara yang pernah berlaku pada diri dia dulu, yang dia tak tahu di mana. Jadi bila kembali ke dunia ini, dah hidup membesar gini-gini, datang asatiza, guru-guru mengingatkan balik, flashback balik bahawa kehidupan kita ini bukan di dunia ni. Ingatkan balik bahawa kita dulu pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat janji kita 2 kalimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang nak ingatkan balik ni. Maknanya perjalanan pulang balik kampung kita ni, balik kampung halaman kita ni, alam lahut ni, mesti selesaikan di dunia dulu. Selagi perjalanan akhirat kita ni kita tak selesaikan di dunia, maka apabila kebalik ke kampung menggunakan jalan alam barzah, alam akhirat, payah. Kita ambil contoh, apabila seseorang hamba Allah ini dia nak meninggal dunia dalam keadaan dia nazak, dia melihat tempat kembalinya. Yang terbaru ni ada TikTok budak Gaza meninggal, dia dipeluk erat oleh bapanya. Dia berkata dengan bapa dia, aku tidak melihat engkau wahai ayah, tetapi apa yang aku lihat adalah taman yang sangat indah, rumah yang sangat besar, dan sungai yang mengalir. Tak pernah aku melihat taman yang begini ayah. Ayah di mana, ayah di mana, ayah di mana, meninggal dia. Nampak? Itu ketika kita nak meninggal. Tetapi kalau kita menjalani hidup ibadah dengan kita berjalan menuju Allah Ta'ala, dengan cara kita mematikan nafsu yang ada pada diri kita itu ni, Allah Ta'ala akan bukakan hijab itu sebelum kita nazak lagi. Sebab apa? Sebagai satu iktibar, satu motivasi untuk kita kekalkan ibadah kita yang sebegitu, atau kita menambah-nambah lagi ibadah itu. Dan apabila kita dapat begitu, pasti Allah Ta'ala akan memberi kita syurga ajilah. Yakni apa? Syurga yang didahulukan di dunia ni. Dengan macam mana? Tak ada duit pun gembira je, senyum je. Orang kata kita ada duit. Isteri kita taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada kita. Anak-anak kita, anak yang soleh, solehah, patuh. Buat masalah tapi tidak berat. Buat masalah juga tapi tidak berat. Bergaduh juga dengan suami isteri, tapi tidak sampai nak pecah-pecah pinggang mangkuk. Ceraikan aku, tak ada. Tu. Mana bini yang ceraikan aku, tu banyak tengok TV lah tu. Tak ada, bergaduh, relax je. Bergaduh, tapi tidak riuh rendah. Kan kita tengok jiran-jiran kita kadang-kadang bergaduh, nampak macam mana. Kesian. Kerana apa? Kerana hati ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati ini diciptakan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita cari selain pada Allah Ta'ala, memenuhi ruang hati kita ini, pasti Allah Ta'ala akan memberi kita keluh kesah. Tetapi kalau kita mengisikan hati kita ini, jantung kita ini dengan Allah Ta'ala, pasti Allah akan menyelesaikan segala masalah kita. Ni habis itu. Kemudian kita pergi bahagian yang keempat, iaitu sifat subutiyah. Ini sifat yang sabit, ataupun sifat maknawiyah.
Tu. Dan dinamakan ia juga dengan sifat ma'nawiyah, iaitu 7 sifat pula yang melazim ia bagi sifat ma'ani. Mudaf, mudafun alaih, lazim, melazimi. Itu sifat subutiyah. Yang dikatakan apa? Apabila orang itu ada mata, pasti dia boleh melihat. Apabila dia ada telinga, pasti dia boleh mendengar. Apabila dia ada mulut dan lidah, pasti dia boleh berkata-kata. Apabila dia ada tangan dan kaki, pasti dia ada kudrat. Apabila dia ada hati, pasti dia ada iradah, kehendak. Apabila dia ada otak dan akal, pasti dia ada ilmu. Mudafun alaih. Dalam ilmu, dalam akidah Asy'ariyah cukup 13. Kenapa? Kerana Asy'ariyah mengatakan bahawa Allah Ta'ala bersifat ma'ani, pasti bersifat ma'nawiyah. Apabila Allah Ta'ala itu bersifat sama, mendengar, pasti Allah Ta'ala itu mendengar. Tetapi Maturidiyah ini tidak. Dia membicarakan ma'ani itu satu bab, ma'nawiyah itu satu bab. Sekarang ni hati berkehendak. Hati berkehendak nak mengaji. Ada tak iradah tu dalam hati? Ada. Tapi nak mendapatkan, nak mengaji tu, itu hanya perkara amrun iktibari, hanya yang ada pada akal saja. Faham tak? Kita faham? Tak faham? Okey. Sekarang ni semua orang nak mengaji, semua orang nak mencari ilmu, kan? Nak menjadi orang berilmu itu, kehendak tu ada tak dalam hati? Kehendak tu ada, ma'ani. Tapi nak berilmu tu, yang usaha datang. Nak berilmu tu, usaha datang mengaji. Nak mendapatkan ilmu tu, usaha datang tu. Dan ilmu yang dibagi tu, ilmu yang dibicara tu lalu melekat dalam, masuk dalam otak, melekat dalam hati. Benda tu ada tak? Boleh bukti tak? Tak boleh. Itu yang dikatakan amrun iktibar, isubuti, sifat dia, sifat ma'nawiyah. Nak bicara bab benda tak ada ni payah. Sebab itu dalam ilmu Asy'ariyah tak payah bicara tu. Sebab kenapa kenapa Maturidiyah membicarakan sifat ma'ani? Sebab pada zaman kemunculan Imam Maturidiyah, buat-buat Mu'tazilah sudah berkembang. Maka buat Mu'tazilah ni mengatakan Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu dengan zat. Jadi dengan sebab itu Imam Maturidiyah menulis, mengarang kitab mengatakan ma'ani satu sifat lain, ma'nawiyah satu sifat lain. Itu je saja. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala tu melakukan sesuatu dengan zat? Kita ambil contoh. Kita ni, saya datang ni, bukan saya minta ni, saya buat contoh je. Jangan lepas ni ada orang buat, sudah fobia saya. Saya datang, tak ada seorang pun nak sambut kitab saya, sebab saya tak ada kuasa. Cuba PMX datang, bawa batu 50 kilo, berkebut tak orang ambil? Bermakna apabila kita ada sifat berkuasa, apabila kita sifat berkuasa, perlu kita nak buat sesuatu dengan kudrat dan iradat yang ada pada diri kita? Tak perlu. Itu biasanya. Nampak? Itu yang dikatakan apabila puak-puak Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu buat sesuatu dengan zat, maka dinafikan oleh Imam Maturidiyah. Allah Ta'ala itu tidak berbuat dengan zat, tetapi dengan sifat kudrat yang ada padanya. Kita tengok David Copperfield tu kan, powernya dia boleh angkat kereta kebal tu tanpa memegang. Macam tu jadi. Kita buat mampu tadi. Bermakna apa? Kudrat. Tak kira lah sihir pun. Sedangkan manusia boleh berbuat begitu. Sementara Allah Subhanahu Ta'ala, maka dia lebih lagi boleh buat. Itu yang dikatakan sifat subutiyah, sifat ma'nawiyah. Tu. Dan menyebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan sifat ma'nawiyah itu, yang 7 itu, dengan katanya
Wa iza kanat lahu hazihi sifatu, dan apabila adalah bagi Allah Ta'ala itu dengan segala sifat ma'ni yang 7 yang telah terdahulu itu, kana hayyan alim, maka lazim pula ia bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Mudah pun alih, lazim melazimi. Yang 7 itu pula kana hayyan adalah Allah Ta'ala itu yang hidup, aliman yang mengetahui, qadiran yang berkuasa, muridan yang berkehendak, sami'an yang mendengar, basiran yang melihat, mutakalliman yang berkata-kata. Bil hayatil wa ilmi wal qudrati, yakni adalah Allah Ta'ala itu hidup ia dengan sifat hayat. Ini rasa dah bagi tahu kan, nanti kita sambung, kita ulang balik. Wasami'i wal basiri wal kalami la bi muhajjaril dil zati. Dan mengetahui dengan sifat ilmu, dan kuasa ia dengan sifat kudrat, dan kehendak ia dengan sifat iradat, dan mendengar ia dengan sifat sama', dan melihat ia dengan sifat basar, dan berkata-kata ia dengan sifat kalam. Tiada ia semata-mata zat. Bersalahan dengan Mu'tazilah yang sesat. Maka mereka berkata adalah Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya. Ini nampak? Sedangkan pokok batu hidup dengan hayat. Sementara lagi Allah Subhanahu Ta'ala, kita hidup dengan ruh yang perlu kepada sumber udara, air dan bagai-bagai lagi. Tu. Sebab kalau pokok ada roh, tak boleh terbang kita. Cabut tu menjerit-jerit, sakit kan. Kita tercocok duri sembilu pun nanah lah kan. Tak pergi kerja MC 3 hari. Bayangkan pokok tu kita takik-takik tu. Tu. Maka adalah berkata adalah Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya, dan mengetahui dengan zatnya, dan berkuasa dengan zatnya, hingga akhirnya maka mazhab Mu'tazilah ini keluar dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini dia jaga-jaga. Tu. Wallahul hadi, yani Allah lah yang memberi petunjuk. Tu. Kita tidak boleh bayang kalau Allah Ta'ala itu dengan roh, maka Allah Ta'ala itu tertakluk sendiri kepada apa? Firman dia sendiri, kullu nafsin za'iqatul maut. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat yang baru. Kita dah menyamakan pula Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang baru, yakni yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Habis itu sifat sebutiyah. Kemudian kita bagi kepada sifat af'al, yakni perbuatan Allah Ta'ala. Dan wajib kita itikadkan bahawa Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mungkin, dan harus ia meninggalkan akan dia. Sama ada Allah Ta'ala nak menjadikan kita, atau Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan kita. Itu hak Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kita ni. Kita ni hidup dalam ahli ibadah, mati kita baik, tetapi Allah Ta'ala nak memasukkan kita ke dalam neraka. Boleh ke tak boleh? Tiba-tiba kita jumpa Fir'aun tu salah, semua orang dah tahu dia tu ahli neraka. Kita jumpa kawan kita ni tak semayang bang lah, gitulah, gini, mati dia terbeliak biji mata, tengah-tengah mulut terjeli lidah, macam bajang tu, siap telur tu kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga. Boleh ke tak boleh? Garik dah mengaji dah tu. Boleh. Benda tu harus. Tetapi Allah Ta'ala menyalahi janji. Tak bolehlah jadinya. Allah Ta'ala tidak berjanji begitu. Jadi ni yang kita bersemangat untuk beribadah. Dalam masa yang sama kena ada sifat khauf, mengharap. Ada sifat roja', takut. Kalau tidak, semua harus Allah Ta'ala. Tak apa, relax, kita masih muda. Pintu taubat belum bertutup lagi. Betul, kita takut tiba-tiba gedebung sekejap lagi mati, kena langgar. Sebab itu kita kena
Berhati-hati. Betul lah, ini harus je bagi Allah Ta'ala, betul. Tetapi ada sebalik sesuatu yang menguatkan itikad kita tu. Tu. Begitu juga Allah Ta'ala boleh menjadikan kita, boleh untuk tidak menjadikan kita, boleh untuk mematikan kita, boleh juga untuk menghidupkan kita. Ikut pandai dia lah. Maka kita tidak ada hak untuk membantah Allah Ta'ala. Sekarang ni Allah Ta'ala dah jadikan kita macam ni. Dia nak matikan kita sekarang. Semua orang nak, kan? Tiba-tiba tengah ngaji-ngaji ni, cita-cita Allah Ta'ala mati semua dah. Wah, betul dia si mewah ni, banyak ahli syurga. Tolong-tolonglah ingatkan saya nanti, kan, cari-cari saya, kan. Aduh. Tapi kita tak boleh buat apa. Jadi kita takut apa? Kita bermaksiat, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil kita. Aduh. Ini sifat berhati-hati. Kena main ni. Kena belajar hukum akal. Hukum ada apa? Hukum adat. Makan nasi mesti kenyang. Tak kira lah, 1 pinggan 2 pinggan tak kira. Lepas tu hukum adat, hukum akal. Wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tak ada. Harus kita mungkin. Apa lagi? Hukum syariat. Halal haram, makruh, mubah, harus. Tu. Tetapi kalau kita bicara hakikat, sebenarnya tidak ada yang buruk. Allah Ta'ala jadikan apa tu? Iringi kejahatan dengan kebaikan. Mana walaupun dia berbuat dosa, apabila dia bertaubat, maka kegelapan itu hilang. Yang timbul cahaya kebenaran. Allah Ta'ala menjadikan kekayaan dan kecukupan. Allah Ta'ala tak menjadikan kemiskinan. Jadi kita jangan risau. Tu. Wa annahu la mawjudah, dan wajib kita iktirafkan bahawanya tiada sesuatu yang wujud siwahu ila wa huwa hadisun bil fi'lihi, yang lain daripada Allah Ta'ala itu dan yang lain daripada sifatnya itu, melainkan sesuatu yang baru, yang jadi ia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kainun bi fadlihi, dan adalah jadinya itu karunia Allah Ta'ala semata-mata. Afaidun min adlih, dan limpahan daripada keadilan perbuatan Allah Ta'ala itu. Ala ahsanil wujuhi, atas yang terlebih baik dan terlebih elok kejadiannya itu. Wa akmaliha wa atammiha wa adadaliha, dan terlebih elok kejadiannya itu, dan terlebih sempurna keadaannya itu, dan terlebih adil kejadiannya itu. Nampak? Sekarang ni kita tengok dulu, kita tengok kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan kita apa tu? Macam mana cakap? Allah Ta'ala hidupkan kita pada zaman yang moden ni, tahun milenium ni. Seronok tak kita? Seronok. Tapi kalau cuba kita hidup zaman Hitler dulu, seronok tak kita? Tak seronok. Tetapi orang-orang yang hidup zaman Hitler tu cuba datang zaman sekarang ni. Pening kepala hidup sekarang ni, susah, nak makan susah, kan, nak kerja susah. Tu bagi dia, maknanya dah sesuai lah Allah Ta'ala tu jadikan kita pada zaman ni, kan. Kepada Allah Ta'ala menjadikan kita pula hidup dalam ahli ibadah, diberi pula kita kelebihan akal untuk mencari ilmu. Adakah kerana itu semua sebab kita ni sado, sebab kita ni bijak pandai? Tak. Ini semua adalah anugerah limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita, kan, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia. Anugerahnya apa? Dapat kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kelebihan di antara manusia dengan makhluk-makhluk lain yang Allah Ta'ala ceritakan adalah manusia ni diberi akal satu, kemudian diberi jantung, hati, qalbun, yang boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dituntut untuk mengenali Allah Ta'ala. Dan satu lagi, apa kelebihan antara manusia? Manusia ini diberi pilihan, sama ada kita nak berbuat baik atau kita nak berbuat jahat. Keadilannya Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala tidak menghalang kau nak buat jahat, tetapi bila kau dah buat jahat, kau kena terimalah. Nanti Allah Ta'ala tuntut balik nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita.
Kenapa engkau bermaksiat? Sedangkan di surau masjid kuliah banyak. Kau tahu benda tu tak boleh buat. Semua orang tahu hukum sembahyang wajib. Tidak ada manusia yang beragama Islam yang mengatakan sembahyang ni tak wajib, tak ada. Tetapi kenapa dia tidak sembahyang? Itu pilihan dia. Dari segi hukum adatnya, apabila azan berkumandang, kan, maka dia bersiap-siap, mandi begini ni, datang surau, pasti dia sembahyang. Tapi dari segi adatnya dia dalam azan berkumandang dia masih lagi whistle penutup tiap-tiap perlawanan sebelah petang bila? Apabila azan berkumandang, kan, orang lawan bola, whistle penutup je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang berhenti main bola. Tapi dia terus balik tak? Tak, dia duduk lagi, sejukkan badan, singgah kedai kopi, kedai mamak, minum teh ais ke, teh ais limau ke, kan. Sebab itu yang dia tak datang masjid surau. Tapi kalau dia balik ketika itu mandi-mandi, pasti dia akan, insya-Allah taala, pasti dia akan datang ke masjid. Ini pilihan. Wallah, kita berhenti azan je. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sekali lagi. Kemudian Allah Ta'ala itu terlebih baik dan terlebih elok kejadiannya itu, dan terlebih sempurna keadaannya itu, dan lebih adil kejadiannya itu. Kita tengok kita ni, Allah Ta'ala menjadikan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita dah wafat lama dah, 1400 tahun lebih, maka kita masih lagi memegang kuat pada ajaran yang dibawa oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Di mana yang tidak beruntungnya kejadian kita tu. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula kita hidung lubang di bawah ni. Bayangkan kalau Allah Ta'ala jadikan kita lubang hidung di atas, macam mana? Hujan tak boleh keluar, kan? Masuk air dalam lubang hidung, habis, sak nafas semua, paru-paru berair semua. Macam mana? Jadinya telinga kita ni macam cerita Narnia tu kan, kaki kambing ke macam mana? Bayangkan tu. Allah Ta'ala jadikan kita punggung ni bawah ditutup dengan papan punggung ada lubang dubur. Bila najis tak basuh pun tak bau. Jangan pergi cium, bau. Ya ke ustaz, tak bau pergi cium pula. Sudah, janganlah, kan? Takkanlah tak pernah kena pergi jalan mana-mana berak dalam bah tak ada air, berak dan tanda apa mana tak ada air, kan? Kita pun selamba, kan? Selamba je. Pergi masjid basuh, okey je. Nampak? Bayangkan betapa mulianya, sempurnanya penciptaan Allah Ta'ala ke atas diri kita. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Wa annahu hakimun fil af'ali, dan wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu hakim yang bijaksana pada segala perbuatannya. Adilun fil aqdiyatihi, yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala alam ini dengan hikmah yang terlebih patut kejadiannya, dan menempatkannya akan sesuatu pada tempatnya yang sepatutnya. Wala yuqasu adluhu bi adlil ibadi, dan lagi adalah Allah Ta'ala itu adil ia di dalam segala hukumnya, dan tidak dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil hambanya itu. Ini qada dan qadar. Nak banyak rukun iman yang paling payah kita nak beramal, nak percaya kepada qada dan qadar, kan? Kenapa Allah Ta'ala kau jadikan aku miskin begini, kan? Penarik beca, kan? Nampak? Kalau dia tak jadi miskin, dia dah jadi macam Salih Kamil, kan? Samsing. Jadi untung tak jadi miskin. Untung tak Allah Ta'ala jadikan kita sakit, nak sihat je. Nanti jadi macam Fir'aun. Fir'aun tak pernah demam, tak pernah sesema. Sesema sekali je semua hidup. Lepas tu dia mengata diri dia tu, dia menganggap diri dia Tuhan. Allah Ta'ala bagi kita sakit, kan? Kita boleh sebut nama Allah, kan? Ya ke ustaz, pergi hospital. Kawan-kawan kita, macam mana? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah dah bagi kurang bar sikit-sikit. Masih hidup? Haram tak mau sebut masa sihat, kan? Ajak pergi surau pun tak nampak. Aku tak nampak tangga surau, kata macam tu. Bila dah sakit, semuanya ada kebaikan. Dijadikan kita ni isteri satu, senang cerita. Sibuk ni laki-laki ni, kan? Termasuk saya, nak berbini lebih pada satu. Untung tak untung? Bini dua, menipu banyak, kan? Datang ni, padahal belum siap lagi, kan? Tipu sana, tipu sini. Untung kita bini satu, bersyukur. Allah Ta'ala jadikan isteri kita begini, mana sesuai dengan kita. Siapa nak bagi contoh ni? Tak tahu lah, kan nanti menghina pula, tak payahlah. Tu payah. Untung isteri kita sekadar-sekadarnya apa yang ada je bang, kan? Jadilah imamku, kan? Dia dah pilih kita, jadikanlah imamku. Kalau awak tak, kalau abang tak nak jadi suami saya pun tak apa, abang jadilah bapa kepada anak-anak saya. Nampak dia cakap macam tu. Kalau abang tak nak jadi suami saya pun tak apa, tapi abang jadilah imam untuk saya. Apa kita nak lagi? Punya baik isteri kita. Kita ni je yang kadang-kadang tidak berterima kasih dengan ada sesuatu yang ada pada diri kita. Kita tengok contoh budak-budak, anak-anak kita yang merayu-rayu, belilah motor. Kita pun ikut kehendak dia beli motor. Orang naik motor saya dua, dia naik motor saya satu. Ada yang masuk hospital tu. Ada kita tak nak.
Sebenarnya tidak pernah bersyukur. Cuba bila dah dapat motor tu, betul bersyukur, semayang banyak gini kan. Bekerja sikit nanti dah tukar jadi TZM ke. Sekarang tak tahulah motor apa, zaman tu TZM tu kan. TZR ke. Lama-lama naik lah. Bersyukur kan. Ini tak. Tapi komplain banyak. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu tak pernah kita tengok. Cuba kita tengok. Kita tengok orang sebelah tu boleh kata besar. Orang sebelah tu memanglah boleh kata besar. Dulu masa sekolah sama-sama pergi sekolah, tapi orang tu duduk dalam kelas, kau banyak pagar. Betul. Orang tu tak lulus bahasa Malaysia, pergi ambil Julai paper. Engkau tak lulus SPM, tak mau sekolah lagi. Lepas tu gaji sikit kau komplain kan. Macam mana? Nampak? Ini semua ini adalah setiap sesuatu tu Allah Ta'ala takdirkan bukan kerana kehendak. Memang Allah Ta'ala takdirkan, tetapi kita ni yang membuat pilihan ni. Nak jadi bodoh pun kita, nak jadi pandai pun kita, nak jadi macho pun kita, nak jadi sado pun kita yang pilih. Allah Ta'ala bila kita berazam, Allah Ta'ala takdirkan. Tu. Ini payah ni, nak payah ni. Benda ni, qada dan qadar Allah Ta'ala ni payah. Sampai orang tanya saya, Ustaz, Allah Ta'ala tak adil dengan saya. Kenapa? Pasal suami saya kahwin lagi satu. Kenapa tak adil pula? Kan? Orang lain nak beli madu, punyalah susah nak beli madu pada Yaman tu. 1 kilo 1,500. Awak cakap setuju je. Suami awak bawa madu sebesar diri awak. Apa masalahnya? Dia kata, tak boleh kan? Tak boleh. Tak adil. Ini bukan tak adil. Adakah ini tak adil saya, Ustaz? Ini bukan tak adil awak. Sekarang ni ceritanya, sekarang ni kita kaji balik, kita datang dulu buat apa? Buat apa tu? Allah, motivasi kita tengok. Kadang-kadang silapnya di mana? Kadang-kadang ada satu segi laki-laki salah, ada satu segi perempuan salah. Sebab ada ni orang mengadu kat saya ni, nak kahwin dengan suami orang ni. Saya kata kahwin tak salah, tapi masalahnya minta maaf cakap lah, perempuan ni bila dah kahwin suami orang, lepas 3 bulan dia sibuk, kacau rumah tangga bini tua. Kau tak boleh duduk diam-diam ke? Kau dah lah ambil bini orang, ambil suami orang, lepas tu kau nak kacau rumah tangga orang lagi. Macam mana nak bahagianya? Huru-hara lah jadi. Nasihat saya tak payah. Jangan, nanti saya jadi pening. Banyak mengadu kat saya. Tapi kalau nak juga, beli itik seko 2,500. Free tak lah? Beli itik seko, simpan 3 hari. Duit penggaras 2,500. Boleh. Itu ceritanya. Ada orang surau ni nak, isteri dia lari. Saya cakap 2,500 mahal ni Ustaz. Kencing pun RM1 sekarang. Dia kata, mana boleh? Ustaz pun main duit ke? Saya tak jumpa lah Ustaz makan rumput. Senyap dia. Yang lari bini muda. Bini tua boleh lah murah-murah kan. Bini muda gila bayang. Tak payah. Bila saya kata cerai je lah bini muda tu, sebab Allah Ta'ala nak bagi kau bini baru, sebab bini muda kau cengih kan. Dia diam. Tak nak, saya sayang juga. Payah. Gila bayang jadi. Kita tutup cerita tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annal abda yutasawwaru minhu zulmu. Dan bahawasanya seseorang hamba itu dapat ditasawurkan, yakni digambarkan daripada kemungkinan zalim. Kerana apa? Litasaru fihi fil milki ghairi. Kenapa? Tasawur, tasaruf, yakni bertindak di dalam milik orang lain. Ini cerita apa ni? Tiga Abdul kan. Kalau kau nak keluarkan zakat, harta kau, ni harta aku, tak boleh. Kadang-kadang kita khianat. Hak orang macam hak kita. Hak kita, hak orang pun macam hak kita. Tu. Tak boleh. Wala yutasawwarul zulmu minallahi ta'ala. Dan tiada dapat tasawur zalim itu daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Fa innahu la yusaddifu li ghairihi milkan. Kerana apa ni? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada membetuli tasarrufnya, tindakan itu akan milik orang yang lain daripadanya itu
hatta yakuna tasarrufuhu fil zulman. Jadi tasarruf dia dalam perkara yang zalim. Okey, sekarang kita tengok macam ni. Hari ni kita ada kencing manis, hari ni kita ada darah tinggi. Kita ada apa lagi? Darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Kan? Masa muda dulu, masa kita belum berkahwin, wah kita jaga badan lah, itulah inilah. Air batu tak minum, kan? Semua jaga, makan kurang, badan sihat, senaman. Hari ni kita bila dah kahwin, anak 2-3, bini tak masak kita marah. Dulu kita bujang tak, bila tak ada duit boleh pula puasa. Kan? Tak ada duit, alamak, duit tinggal duit tambang je nak pergi kerja, puasalah. Hari ni ada orang rumah peti ais penuh makanan, tak puasa langsung, puasa sunat langsung tak puasa. Tentang puasa Ramadan pun tinggal makan, akhirnya kita sakit jantung, darah tinggi. Adakah kerana sakit jantung tu disebabkan takdir Allah Ta'ala atas kita, atau kerana pemakanan kita, perbuatan kita, lalu Allah Ta'ala takdirkan gitu? Tu nampak? Bermakna setiap sesuatu yang berlaku pada kita, hatta kita tersandung batu, keluar surau ni terkantuk dinding tu, tiang tu, macam tu. Cuba kita renungkan balik perjalanan hidup kita daripada pagi sampai sekarang. Di mana kesalahan yang kita buat? Allah Ta'ala nak hilangkan dosa yang ada pada diri kita tu dengan dia beri kita musibah. Tapi kita tak sedar. Kita merengut, kita tu. Ni maknanya Allah Ta'ala tu tidak. Kita kadang-kadang bila apa? Yang senang macam inilah. Harta pusaka kan sekarang ni. Tok nenek kita banyak tanah. Bila dibagi-bagi, anak apa, adik-beradik ada kelepet, nak buat faraid. Tiba-tiba bila dah sign pergi lagi, tanah tu terjual. Macam apa yang saya jadi kat saya ni. Datuk saya dulu kaya. Tu tanah Eco Hill tu. Ini cerita terus terang ni. Datuk saya bela ada kebun getah, orang uruskan. Ada sawah, orang uruskan. Ada lembu, orang nak beli lembu, jumpa dia. Tok nak beli lembu, kau jumpa lembu aku kat mana? Ini warna apa gini? Kau panggil, lembu tu datang. Kebun dia tu Risda yang uruskan. Kebun sawit tu Risda yang uruskan. Padi Fama apa? Bagi dia ni. Dah. Apa tu? Dia katanya bapak saya bukan anak si Bulan, adik-beradik dia. Saya pun cakap bapak saya, tak yalah pak, yalah kita tentu di akhirat lah. Bapak saya mati senang lepas sembahyang subuh. Mak saya pun meninggalnya pun senang lepas sembahyang maghrib. Hari ni apa jadi pada saudara mara saya? Saya nak cerita. Kebaikannya apa? Kebaikannya kalau saya dapat tanah tu, buat Eco Hill tu, agak-agak tuan-tuan pun tak jumpa saya mengajar kitab ni. Dah tentu saya anak orang kaya, cucu orang kaya. Harta tidak jatuh pada anak, harta jatuh pada cucu. Oh jangan, berapa banyak tu. Sampai sekarang ada lagi apa? 3-4 Allahumma salli, geran yang belum dijual. Itu pakcik saya pun nak kelepek saya tu. Jadi saya tak ada. Bapa aku bukan anak ni, so aku tak boleh sign. Dia panggil saya sign. Tak nak saya. Saya pun bodoh juga. Patutnya saya ambil surat tu buat tuntutan, tapi bapak saya pesan jangan tuntut. Bijak-bijak saya pun ada bodoh tu juga. Tu. Jadi makna situ adalah. Tu. Kita ambilkanlah satu lagi ni. Wa kullu ma siwahu min jinni wal insi wasyaitani wal malakin wasama'in wa ardin. Maka tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu, iaitu daripada jin, manusia dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi, wa hayawan dan haiwan, wa nabatin dan tumbuh-tumbuhan, wa jamadin dan jamat, yakni benda-benda beku, batu dan sebagainya, wa jauharin wa ardin dan jauhar sebarang benda dan arat ruang yang diperlukan oleh satu benda, wa muqrakin wa ma'susin hadisun, dan semua yang didapati oleh akal dan fikiran dan sesuatu yang didapat oleh panca indera yang lima itu
iaitu yang dapat oleh mata, telinga, hidung, lidah dan sentuhan adalah sekiranya itu baharu. Benda baharu mesti menerima perubahan. Benda baru mesti dijadikan, tidak boleh terjadi dengan sendirinya, tak boleh. Ini bukan cerita semula jadi bukan. Tu. Ihtara'ahu biqudratihi ta'ala, yang dijadikan akan dia dengan kudrat Allah Ta'ala, ba'dal adami ihtira'an, kemudian daripada Adam, daripada tak ada dan menjadikan Allah Ta'ala itu sekaliannya kepada ada. Wa ansa'ahu ba'da an lam yakun syai'an, dan daripada sesuatu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu dalam azal, iaitu maujud. Izkana fil azali maujudan wahdahu lam yakun ma'a ghairuhu, padahal sendirinya tidak ada sertanya sesuatu yang lain daripadanya. Itu makna apa? Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan di dalam dunia ini, di dalam cakrawala ini, semuanya itu Allah Ta'ala jadikan dengan kudratnya sendiri. Tidak ada sekutu, tidak ada seteru yang mengiringi penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok pada kejadian diri kita ketika kita masih dalam bentuk benih, bercampur benih kita di dalam rahim ibu kita, keluar muka kita macam ni. Masa pembentukan muka kita ni, ada tak campur tangan? Aku nak hidung mancung, aku nak bibir merah delima, ada? Tak ada. Tahu-tahu beginilah kita. Maknanya semua itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ada campur tangan daripada unsur-unsur lain. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat sini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ni ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam syurganya nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Allahumma futuh harifin bi hikmatik wa ansul alaina rahmatik wa zakirna wa nasib. Ya zal jalali wal ikram, rabbi yassir la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma tamim bi khair, Allahumma tamim bi khair, Allahumma tamim bi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Esok habislah bab sifat Allah Ta'ala, insyaAllah.